Jangan serius ya. Dia sebenarnya tidak apa. Dia isu di Malaysia. Ada dasar Barisan Nasional, ada dasar Pakatan Rakyat, ada pendekatan ekonomi yang berbeda, politik yang berbeda, dasar yang berbeda. Tetapi itu tidak dibahaskan. Yang dibahaskan, kalau TV3 kita kena tukar nama TV3 Anwar Ibrahim. Putusan kan begini. Lalu tak ada cerita lain. Tak ada cerita lain. Minggu ini Anwar dan Israel. Minggu depan Anwar dan Hindu. Bulan sudah Anwar dan Cina. Sebelum tu Anwar dan Liwan. Sebelum tu lagi Anwar dan Tina. Yang belum Anwar dan Lembu. Sebab Lembu dah ada orang lain. Jadi sementara saya nak jawab beberapa isu, saya masih nak fokus soal Pakatan Rakyat dan masa depan kita. Saya tidak mahu terbawa-bawa alih pandangan kita daripada isu pokok. Pendirian mereka apa? Kalau kita ikut style bagus, dia ada dua sebab. Saya ingat dalam bulan depan Dato' Najib dia ikut Ustaz. Kenapa saya ada dua sebab? Satu, orang boleh tengok saya dan saya boleh dampingi dia. Kedua, boleh nampak perut saya. Kerana pun jadi isu sekarang. Ramai tengok video ni. Buat kerja. Ini sudah. Saya nak sentuh Salahuddin sama Noh Azmi tadi, bersentuh juga soal Palestin. Kerana ini fitnah baru. Tapi kalau kita ikuti politik Malaysia dan cara fitnah UMNO belas tahun, kalau dengan saya, kalau dengan PAS 10 tahun termasuk kes memani, cara dia kupas, tak patut membingungkan kita. Kalau ada penyokong Pakatan Rakyat masih bingung, kena masuk tarbiyah semula. Kalau tak masuk tarbiyah semula, lompat macam berlaku. Tetapi kalau kita istiqamah, ingat sebelum nak 9 Januari, saya pergi mana-mana, saya ulang apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Suhaimi dan juga Tuan Guru ni Abdul Aziz. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu. Dia fitnah akan banyak, ugutan akan banyak, tekanan akan banyak, tipu muslihat akan banyak. Tetapi kita kena yakin, pertamanya bukan penguasa, bukan penipuan, bukan fitnah, bukan ugutan yang boleh membuat kita, tetapi keyakinan kita kepada apa? Rabbuna Allah yang tentukan, dan kuasa mutlak padanya. Tsumma istaqamu, dan kita must remain consistent, committed, steadfast dengan pendirian kita. Istiqamah. Sebab itu sebelum 9 Januari dipandang di kamu baru apa saya? Kita doa, jangan putus doa. Munadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dibebaskan. Ditakdirkan dipenjarakan pun dia tidak boleh menolak ketentuan Allah dan juga tuntutan rakyat. Kalaupun saya dipenjara, maka kalau rakyat dalam pilihan raya memilih menyokong Pakatan Rakyat, pasti insyaAllah saya keluar dari penjara. Mereka fikir mereka Tuhan. Dia boleh buat apa-apa. Fakta diputar, fitnah direka, dijadikan benar. Media ini kuasai tiap hari berikan berita yang palsu. No sense of shame to government, saudara.
sudah menjadi Perdana Menteri hari ini. Pak, saya nak pergi tanda usaha lagi. Ya, saya pergi jadi Perdana Menteri hari ini. Tapi Pak Pilihan Raya, kemungkinan besar insyaAllah kita tukar jawatan. Dia jadi ketua pembangkang. Jadi saya ingatkan, jadi tak kabur. Jangan angkuh. Kita mesti ingat, sekali kita atas, sekali kita bawah. Sekali ada kala kita menang, ada kala kita kalah, ada kala kita sehat, gagal, esok sakit, berikutnya mati. Sebab itu mesti ada perasaan bagi orang beragama, Muslim, baik Hindu, Buddhis, Kristian, semua tak ada lagi menyatakan what is faith kalau tidak minta kita dictate of the conscience. Tapi ini tidak ada. Namun sheer evidence of power. Sebab itu saya bawa buku Syekh Khardawi. Jangan saya tengok, saya tak baca cerita kata saya dah pergi ke Kuala, saya dah tengok gambar ibu saya dengan Azizah, dia panggil makan. Dia tulis mengenai Thawrah Syah Al-Syekh Al-Khardawi wa Thawrah Al-Masri, kebangkitan Arab, kebangkitan rakyat ataupun revolusi rakyat. Ini ulama besar bercakap soal kebangkitan rakyat, bukan Ustaz UMNO yang cerita nak perbodohkan rakyat jadi perkakas kepada orang rasuah, minum arak dan zalim. Itu mau bagaimana? Ya, amin. Sudah kita cakap ini mesti dengan keyakinan. Soal konsep. Karena 9 Januari saya sekali lagi saya Azizah pesan tadi, jangan lupa ucap terima kasih kerana saudara-saudara yang mendoakan salat hajat, tahajud, mendoakan keselamatan saya dan kebebasan saya. Sebab tu orang tanya, macam mana lebih baik? Takkan hakim adil? Ya, kalau adil dah lepas lama dah. Takkan Najib nak putih bagi lepas. Dah, dia nak bagi mahkamah pun dia takut. Tapi aku cakap kau malu. Nampak, hebat. Tapi nak bagi. Takkan Rasulullah pula. Apa Rasulullah? Jadi sistem itu, jadi apa alasan? Bagaimana boleh bebas? Orang tanya saya mana-mana, saya India, yang Arab. Orang tanya, what happened? What happened? Saya kata, saya tidak ada jawaban selain mengatakan kuasa, the power of prayers, kuasa doa jutaan orang dan Allah makbulkan dan bebas. Dan saya tambah, bukan saya di kalangan orang Islam. Saya tahu malam Jumaat sebelum Isnin 9 Januari 17 kuil Hindu di Semenanjung Tanah Melayu buat sembahyang sahaja untuk bebaskan. Apa dia kata saya? Om sana, om sini, dia kata Anwar Ibrahim bebas. Saya tahu orang Kristian. Orang Kristian, saya dengan Azizah ada pergi jumpa Father OCD, seorang paling terkenal, minta, dan dia pasal saya penjara. Saya tak kenal dia. Saya dengar dia sebab masih bersama dia minta Lord, we pray to the Lord, bagi freedom kepada rakyat kita. Have mercy on him, give him the freedom. Itu orang Kristian, orang Buddhis. Jadi saya sebut begini, pula ini tiga kali. Anwar mengatakan semua agama doa, maka dia pun nak sokong Hindu dan Buddhis dan Kristian. Bodoh. Kemudian tanya Ustaz Anwar, bagaimana Ustaz tentang pandangan ini? Iya, mengikut Al-Quran dan Sunnah.
ini tak betul, ini anu dah, akidah ini dah. Ustaz, padahal yang saya sebut, saya sebagai orang Islam, solat hajat, baca Quran, jangan kita. Orang lain tak buat, jangan buat, dia buat. Saya ucap terima kasih. Baik. Tapi petang kali bila ada sambutan besar di Perkhidmatan PAUD, perhimpunan paling besar masa jadi Penang, saya sebesar karena saya berjanji 5-6 bulan sebelumnya kepada Raj Mohan Gandhi, cucu Mahatma Gandhi. Anda ada tahu Raj Mohan Gandhi? Ingat nama? Luang gua tadi yang masih apa you punya? Raj Mohan Gandhi is the grandson of the great Mahatma Mohandas Gandhi, berjuang kebangsaan India yang saya sangat hormati. Dia jemput sebab apa? Sebab dia kaitkan saya, Raj Mohan cucu Mahatma Gandhi nak hidupkan semangat Gandhi kerana politik ini bukan saja kuasa. Politik ini mesti pencernaan hati nurani, dictate of the heart. Kata dia mesti ada conscience. Masalah politik ini dapat jawatan sokong, tak dapat lawan, dapat projek cium tangan, tak dapat raja. Nak jadi menteri besar, kalau dapat menteri besar okey, tak dapat lompat. Faham. Jadi maknanya bukan. Jadi Raj Mohan Gandhi kata politics is about morality, is about conscience. You have power, but you must not condone corruption. Ada kuasa, jangan sekali-kali tinggalkan rakyat yang membanting tulang mendukung kamu. Mereka tidak tahu kerana media kamu kontrol. Ini pesan Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan kebebasan. Kata dia, ya Afrika. Tapi kata dia, demokrasi ini patut kita tuntut, tetapi penyelewengan, penyalahgunaannya juga terlalu besar, maka sandarannya mesti moral. What is morally right cannot be politically wrong. What is politically right cannot be morally wrong. Kata Mahatma Gandhi. Jangan tanya MRC, dia tak tahu. Siapa tahu? Jadi Raj Mohan Gandhi panggil saya, dia kata, kita kena lakar hidup kembali semula. Saya kenal. Jadi dalam ucapan saya Azizah, saya kenal. Saya kata dalam Islam, leadership ini dia adalah mengenai akhlak, etik dan morality. Ada titik persamaan dengan pesanan Gandhi. Bahkan pertanggungjawaban, apa yang disebut accountability, responsibility, itu anak-anak sekolah pun hafal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Accountability, not only to the people. Kadang-kadang you can cheat in the elections. You are the media, you tipu tiap malam. Tetapi you are finally accountable to the Lord Almighty. Dan di situ, jadi saya nak nasihatkan, ya, saya bukan ulama atau mufti, tapi saya nak nasihatkan kepada kawan-kawan saya, termasuk ini setelah Allah. Jangan terlalu amat. Jangan ingat kamu boleh dengan kuasa boleh buat semua. Kerana ikut tren ada sekarang. Lebih baik kamu sederhanakan supaya kita boleh bersaing dengan baik. Tidak ada permusuhan yang terlalu tajam di antara Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional. Supaya besok bila kita perintah, bila kita menang, Najib Ketua Pembangkang,
maka kita pun layan baik sikit lah. Tidak tajam, tidak panas. Saya dah maafkan. Saya maafkan. Orang tanya, tuan maaf tak apa saya maafkan? Nak maaf dia apa bagaimana? Dia pun tak ada. Tanya dah. Tapi dia yang tak boleh maaf. Dia maaf. Jadi bang-bang ini bilang dia, mula Anwar kalau jadi Perdana Menteri dia jadi alat Cina. Dia akan jual negeri ini kepada Cina. Datuk Najib sambung, kalau Anwar jadi Perdana Menteri dia akan diperkudakan oleh Cina dan diri. Diperkudakan. Yang kamu dah perlembukan rakyat. Bukan lembu perlembu. Memang betul-betul kisah lembu. Ni lembu ni. Kisah lembu ni memang saja Tuhan nak bagi tu, nak tunjuk terang-terang kepada rakyat Malaysia bahawa UMNO tercemar besar sekarang kerana kisah lembu. Dan ini ada kaitan bagaimana mereka nak memperlembukan rakyat, terutama orang lain. Jadi ada kesan. Jangan tanya ketua hitam. Tanya-tanya macam mana ni tentang tuduhan terhadap ketua wanita UMNO tentang lembu. Itu fitnah semata-mata. Orang bodoh. Begitu banyak bukti ketua audit tersebut. Jadi yang saya sebut di sini apa? Ini landasan. So when we talk about freedom, about TV3 or Otosa, it's not something off. This is a feature or characteristics of almost all dictatorial or authoritarian regimes. Kalau sudah faham dan ikuti perkembangan Hosni Mubarak di Mesir, tanya utusan Mesir, TV3 Mesir, ceritanya Mubarak the great leader, pemersatu semangat satu Mesir, pemimpin pakar ekonomi paling bijak, etc. Siapa bangka? Dia pengkhianat, dia ejen Amerika, dia ejen Yahudi, dia rasuah, akhlak dia rendah, maka kebanyakan itu masuk dia. Ada yang juga dibunuh. Jadi apa yang ada? Itu pattern. Satu sistem yang otokratik itu hidup dengan fitnah. Takkan sudah nak harapkan TV3 cerita yang benar. Malam ini si Anwar dalam ucapannya di Goa menjelaskan tentang pertemuan dia dengan ketua Hamas Khalid Mashhad. Kalau ditegarnya betul, kalahlah UMNO. Umpamanya kalau kita Anwar memesan pula bahawa sokonlah Pakatan Rakyat kerana track record di negeri-negeri di bawah pimpinan Pakatan Rakyat termasuk Selangor dengan air percuma, dengan semua RM1,500 yang telah dilakukan. Mereka tidak cerita. Jadi orang tanya bahawa faham ke mana? Tak boleh. Tambah Anwar lagi menang sahaja Pakatan Rakyat hari ini dalam tempoh 24 jam harga minyak di seluruh negara diturunkan. Demikian berita ringkas TV3. Tapi tak payah kepi. Sebab itu lepas tersolek dengan Ridwan ini debat, saya kata minggu depan saya dengan Datuk Najib taklah pula debat. Dan jangan bimbang, saya sopan. Dia pakai mic situ, saya di sini. Dia panggil saya apa dia ikut dan main. Saya tetap hormat yang apa mantu dan menteri. Saya tetap mengulas perkataannya apa mantu. Dia cakap itu kena dia tak payah, saya tak tahu kamu ni otak tu tak ada. Dia tak sebut. Takut. Saya tak sebut. Tak betul, saya bagi jaminan. Saya nak make sure forum itu baik sampai di mana saya layak
Sabriji tempoh hari. Cuma kita kena siap tisu box lah. Okey, baik. Ini caranya dalam politik dan demokrasi begitu. Ini nak maki kita. Yang paling akhir soal Israel. Sebab itu saya jadi bawa buku Syekh Qardawi, buku terbaru. Dia bagi khutbah di Medan Tahrir yang saya sebut berbau terucapan. Dalam ini ada khutbah. Dan khutbahnya main Arab kan waktu itu. Saya nak baca tu cek pasal dia tahu bunyi dan tu. Khutbah ini dihadiri oleh jutaan orang. Tapi Syekh Qardawi sebelum ini TV3 Mesir kata dia ini bukan ulama di bawah. Dia tidak ada hak menyampaikan tazkirah dan khutbah di Mesir karena tidak ada apa. Oh, selalu macam ni. Saya tanya di mana bau ni? Dia faham. Di Penang. Tak ada apa, kita tak nak pergi. Apa kata apa? Selama saya kata bunyi tak apa tak boleh pergi. Maknanya selama bukan saya akan cekal, tetapi lebih kukuh dia perkataan saya. InsyaAllah. Dia datang. Tapi bukan saja jutaan orang Islam. Ratus ribu di Mesir Kristian ada, tapi Kristian yang panggil Coptic Orthodox Church. Ya. Dia ratus ribu di tepi. Yang semayang Muslim, yang tepi-tepi semua Kristian. Nak dengar apa yang Qardawi kata. Syekh Qardawi dia beritahu, ya Syekh, yang hadir jutaan umat Islam dan ratusan ribu orang Kristian. Oh, dia takut. Dia semua ayyuh syak. Mula-mula dia sebut kalimat awal ila umat Islam. Innal hakim fa fi hadhihi al-ummah laisa fir'aun. Sebab besar kepada orang Islam. Ni pemerintahan umat ini mesti berteraskan kepada prinsip dan keadilan, bukan cara Fir'aun. Jangan zalim, jangan rasuah, jangan perbodohkan rakyat, jangan guna media memutarbalikkan kenyataan seperti mana dilakukan oleh Fir'aun kepada umat Mesir. Siapa kata? Syekh Qardawi. Di mana? Mesir. Persamaan dengan mana? Kalimat tsaniyah. Ini disebut ila syabab nusr. Katakanlah katanya kalimatul haq munazzamat huququl insan. Kata orang terbaik Islam. Saya selalu dia tengok ada grammar Islam dia. Kepada orang muda. Dan ini semua sebenarnya bukan saja syababul muslim. Dia seru pada orang muda kerana dia tahu orang Kristian dengar. Dia kata, hai orang muda, hebat kamu di mana? Kerana kalimatul haq, kerana kamu berani mengatakan yang benar. Bukan pemudaanmu dibagi RM20 balik batu. Itu pemuda bacol namanya. Balik batu sembunyi tangan. Macam pemimpin-pemimpin UMNO. Rompak, hilang. Curi lembu, hilang. Curi saham, anak-anak muda diajar baling batu sembunyi tangan, ikut pemimpin-pemimpin. Tetapi anak muda kita dia semua untuk apa? Kalimatul haq, kata yang benar. Muslim dan bukan Islam. Sistemnya apa? Munazzamat huququl insan, human rights. Bila sebut human rights itu ada rights of Muslims, rights of Christians, rights of Hindus, rights of Buddhism Islam. Bukan seperti UMNO.
Bila cakap orang Melayu, ketuanan Melayu. Yang curi lembu pun Melayu. Yang tindas pun Melayu juga. Yang tipu media pun Melayu juga. Apa ketuanan lagi? Siapa yang tuan? 3-4 bulan. Siapa yang dapat kontrak Petronas 40 bilion? Anak Mahabai, maksudnya 10 bilion ringgit. Orang bawa barang semua, kuli. Tak ada yang layak di dunia tu. Itu pun sokong. Dia layak. Anak menteri dia layak. Anak menteri dia layak jaga lembu. Anak menteri dia layak cari gali Petronas. Top bilion-bilion bagi kepada mereka. What are you? Anak-anak muda ni, they can kick me, they can throw stones at me. Oh my God, I tell you, I'm here. Saya boleh diubut, boleh ditelanjang, boleh ditipu. I'm telling you, I will never compromise untuk mempertahankan. Kalau umur saya macam ini, berani macam ini, takkan umur dah tak berani. Umur saya tu, saya dalam 64 walaupun nampak 46. Tak percaya tu? Nampak 46. Rahsia kata Nabi. Sudah munazzam hukukul insan, ini human rights. Bila saya sebut saudara kita orang Melayu majoriti di Malaysia, kita mesti bertahan hak Melayu. Kita tak mahu orang Melayu terpinggir dan miskin. Kita mesti jaga hak keistimewaan Islam, agama persekutuan, kedaulatan negara. Tak usah ada pemberang lah kita nak tukar. Siapa? Kalau ada raja atau pengaruh pun kita bagi tahu kepada raja. Tak betul. Raja mesti tahu apa yang kita perjuangkan. Tetapi dalam membela nasib Melayu, jangan kita Cina. Jangan kita tindas dia. Jangan kita diskriminasi dia. Jangan kita pinggirkan orang-orang India yang miskin. Oh, dia itu dia. Tak betul. Sebab dia bayar cukai. Dia angkat kita sebagai pemimpin. Bila dia angkat kita sebagai pemimpin, wajib kita laksanakan keadilan bagi Melayu, Cina, India dan Cina. We never take a defensive or apologetic stance. They can accuse me of being a Hindu or a Chinese, whatever. I will not compromise with this position. I'm here to defend the right of every Malay, Chinese, Indian in this country, including the Bible. Bila dia sedang kita bertanggung orang Melayu ramai, Cina, India, masing-masing tak bermain. Di mana saya silap? Di mana saya silap? Mengatakan saya tidak boleh tegakkan keadilan. Bolehkah kita biar gerombolan budak-budak Melayu atas nama UMNO, pemuda UMNO berkasa bagi Cina, balik orang sana. Balik mana kita? Boleh hidupkan macam ini setelah setengah Arab merdeka. Kita dilahirkan lain. Kata kalau tidak lahirkan Cina, mana dia? Semangat yang dibawa dalam Al-Quran pertama, diangkat darjat anak Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Diangkat, yang exalted kedudukan manusia. Saya tak kata semua Cina tidak ada perpahaman perkauman. Tugas kita didik juga mereka. Tetapi tak boleh kita kata kuasa. Ini yang ditekankan oleh Khardawi dalam khutbah dia setelah tumbang diktator zalim dan berasal. Berapa banyak wang yang dikutip oleh Hosni Mubarak yang didewakan, dicium tangannya, dipuja isterinya Suzan Mubarak, hari-hari TV3 masih gambar dia, sekejap sangkul dia, sekejap baju dia, sekejap gelang dia, sekejap rantai dia, sekejap subang dia, sekejap kincir orang ngomong kata. Tapi bila ditumbang, berapa kekayaan? 70 bilion
Apa sudah ingat? Lagi sangat pemimpin apa? Saya menteri keuangan 8 tahun. I know. Jadi sebelum saya sambung, apa yang yang kita nak bawa? Untuk apa? Minal hurriyah, for freedom. Kata kata. Wal karamah, darjah kemanusiaan. Wal izzah, kebahagiaan. Wal adalah, keadilan. Itu message kita. That is an Islamic message. That is a universal message yang kita dapat. Maka Syekh Qaradawi pun kata, Anwar, ambil. Dia sampai tiba-tiba saya kata, alhamdulillah, syukur, anta bebas daripada fitnah jahat. Siapa yang fitnah jahat? Faham? Kemudian dia mendoakan Anwar, mudah-mudahan kamu dengan kebangkitan di Malaysia akan bawa perubahan di Malaysia, dan kamu akan dapat pimpin di dalam Malaysia kemudian. Apa ditulis? Dia bagi buku ini, dia katakan saya ilal akh, kepada saudaraku al-habib yang aku kasihi. Apa dia? Dia biasa dia tulis semua al-habib. Dia tak apa? Amin. Apa? Apa dia kata? Kata Syekh Qaradawi, Az-Za'im Al-Aziz, pemimpin Malaysia. Dia umum sebelum bulan raya. Doa Syekh Qaradawi.